iaitu ulang kaji Nahwu Sharaf. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Ibu Siti Jumarah, Ibu Saidah, Cikgu Saiful, dan yang lain-lain. Alhamdulillah ya. Kak Fatimah, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi, untuk malam ni, saya buka dulu peluang pada ibu-ibu ayah untuk bertanya, insyaAllah. Boleh? Waalaikumsalam Ibu Azizah, Haji Fauzi, insyaAllah. Ada soalan tak ibu ayah? Sebuah pertanyaan? Tak ada Min fadli Ustaz. Ya Kak Fatimah ya. Apa soalan akak ni? Muka surat 522. Muka surat 522 Ustaz ya. Muka surat 522. Surah apa Kak? Surah Az-Zariyat. Ayat ke-47. Ayat 47. Okey, muka surat 522 ayat 47 ibu ayah ya. Muka surat 522 ayat 47 surah Az-Zariyat. Okey. Ada kalimah bi'aidin ada dua ya tu Ustaz. Okey. Bi'aidin wa inna lam, bagus, soalan yang bagus. Bi'aidin wa inna la musi'un. Okey, ibu-ibu yang dah buka ke ayat 47 surah Az-Zariyat muka surat 522 dah buka komen dah? Jazakallah Ustaz. Wa iyyaka, alhamdulillah. Okey, soalan Kak Fatimah ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Soalannya kenapa bi'aidin ada dua ya dekat situ? Jawapan saya wallahu alam, bukan bidang ilmu saya. Jadi saya tak dapat nak jawab. Dia bi'aidin tu dia majrur, tapi kenapa ya ada dua itu ilmu lain. Ilmu bahasa Arab juga, tapi bukan di luar bidang saya. Jadi jawapan saya wallahu alam. InsyaAllah kalau ada jawapannya saya akan maklumkan insyaAllah Kak Fatimah, kalau saya tahulah ya. Yang bagus, soalan yang bagus, sangat bagus. Tapi saya tak ada jawapannya. Okey, tak apa Kak ya, insyaAllah. Ada soalan lain ibu ayah? Soalan yang bagus. Ada lagi? InsyaAllah. Sekejap ya, saya tengok satu buku sekejap. Okey. Ada soalan tak ibu ayah? Waalaikumsalam Umi Naimah, insyaAllah. Ustaz nak tanya lagi. Boleh. Ya, minta maaf ya Ustaz. Tak apa Kak. Surah Al-Ahzab, muka surat 422. Muka surat 422, okey. Ayat ke-35. Ayat 35, okey. Dalam ayat ini innal muslimina, asalnya muslimuna jadi muslimina sebab harfu inna. Muslimatu jadi muslimati sebab dia tak boleh jadi muslimata, tak boleh dapat baris atas sebab dia jamak muannas salim. Yang ni faham, cuma nak tanya kenapa dalam surah lain bila masa disebut musliminah, dalam tu dah termasuk sekaligus muslimat. Macam suruhan berpuasa kan, solat apa semua. Tetapi dalam dalam ayat ini kenapa disebut juga muslimat? Okey. Maksudnya dalam ayat lain Allah Taala cukup sebut muzakkar saja, tak perlu sebut muannas, maksudnya, tapi dah dikira dekat sana lelaki dan perempuan.
Kan? Cuma di sini Allah sebut dua-dua, al-muslimin, al-muslimat, al-mu'minin, al-mu'minat. Kenapa Allah sebut sekali dua-dua? Itu pun wallahu alam, saya tak pasti apakah rahsia daripadanya. Cuma di sini memang Allah sebutkan innal muslimina wal muslimati al-mu'minin wal mu'minat sampai habis. Ini menunjukkan kebersamaan lelaki dan juga perempuan. Secara asasnya lelaki pun berhak menjadi orang muslim, perempuan pun berhak. Lelaki pun berhak jadi mukmin, perempuan pun berhak. Lelaki pun berhak jadi qanitin, orang-orang yang kuat ibadah, perempuan pun berhak. Dan seterusnya sampailah kepada wal hafizina furujahum wal hafizat wa zakirinallah katsira wa zakirat. Orang ingat Allah Taala pun layak lelaki dan perempuan. Maksudnya lelaki dan perempuan ada keistimewaan masing-masing. Tapi untuk tafsirkan tak boleh tafsirkan sendiri. Wallahu a'lam bi tafsiran, wallahu a'lam bisawab. Tapi pun soalan yang bagus, kenapa dibuka lelaki perempuan kat sini? Soalan yang bagus, cuma di luar pula bidang ilmu saya dalam masa sekarang ni untuk cari tafsiran dia. Dia kena tengok tafsir lah. Tengok tafsir dan kena tahu kenapa di sini Allah sebutkan dua-dua sekali, lelaki dan juga perempuan. Boleh Kak ya? Jadi jawapan saya wallahu a'lam juga untuk ini ya. Baik Ustaz, terima kasih. Bagus insya-Allah. Jadi ibu moyang yang dirahmati Allah, Pakcik Wahab dan Pakcik Wahab ada kan? Ada insya-Allah tak? Lagi Pakcik. Assalamualaikum Pakcik. Ya Assalamualaikum. Okey, Pakciknya soalan hari itu boleh jawab lagi kan? Betul. Surah Ali Imran ayat 180 kan? Ya betul. Okey, ibu yang buka dulu surah Ali Imran ayat 180, surat 573. Maka surat 573 surah Ali Imran. Kalau dah buka komen dah? Ya Ustaz. Di bawah semua kalau dah buka komen dah. Kita tunggu ibu-ibu yang buka dulu ya, Pakcik ya. Kita tunggu yang ni. Cik ibu yang kalau dah buka komen dah ya. Surah Ali Imran ayat 180. Okey. Pakcik, apa soalan Pakcik hari tu? Lebihnya Pakcik teruskan kalimah-kalimah sebelumnya semata-mata Pakcik nak tengok kalau ada kesalahan dalam bentuk penafsiran apa tu, sama ada dia istifna ke ataupun nafi dan sebagainya. Tapi lebihnya dekat ujung ayat tu ada min fadlihi wa khairul lahum. Yang huwa khairul lahum tu yang Pakcik ada muskil sikit. Okey. Katanya Pakcik ingatkan khairul lahum. Lepas huwa dia okey, faham. Saya faham. Kerana okey, untuk maksudnya saya terangkan ya. Okey, ibu yang dirahmati Allah ayat 180 surah Ali Imran. Okey. Wala yahsabanna itu la nahiyah. Maka terjemahnya jangan. Betul tak Pakcik terjemahnya jangan? Ya. Okey. Janganlah yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khaira. Okey. Jadi ibu ayah, khaira tu ikutkan dia jadi maf'ul bihi kepada la yahsabanna. La yahsabanna, khaira tu dia jadi maf'ul bihi juga tu, maf'ul bihi. Tak ada huwa pun tak apa. Tapi didatangkan huwa di situ. Huwa tu didatangkan. Contoh ayatnya. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ خَيْرًا. Maksudnya, tak ada huwa pun tak apa. Boleh faham tak ayat tu? Tapi kenapa didatangkan huwa? Huwa tu didatangkan untuk jadi dhamir fasal nama dia. Dhamir fasal. Cuma dhamir fasal ini, dhamir ni macam dia datang untuk menguatkan makna lah. Tapi dia bukannya datang itu macam ayat ni, dia bukan jadi mubtada pada khairan, bukan. Huwa tu dia dhamir fasal, dia dhamir yang terasing. Faham tak Pakcik? Bukan dia mubtada kan? Apa dia? Bukan dia mubtada. Dia bukan jadi mubtada. Dia kita panggil dhamir fasal. So, jauh Yang
Yang mubtada tu bal huwa syarrul lahum itu mubtada. Huwa syarrul lahum itu mubtada. Dia adalah buruk bagi mereka. Itu huwa mubtada syarrul khabar. Tapi di situ huwa di situ bukan mubtada, dia lain. Dia jadi apa ni, kita panggil fasal. Fasal ni dia tidak ada kaitan dengan tu, tapi dia macam kita kata kalau tak sebut pun tak apa, tapi disebutkan juga. Macam tu. Tak apa, nanti saya tengok balik syarah dia yang lebih mudah faham. Okey, nanti saya terangkan balik dekat grup ke apa ke. Dia ikutkan khairah tu jadi maf'ul bihi yang kedua. Dia macam ni ayatnya. Janganlah menyangka allazina yabkhaluna, oleh orang-orang yang bakhil, bima atahumullah min fadlih huwa khairan. Janganlah menyangka oleh orang-orang ini itu baik. Bakhil itu baik. Itu jadi maf'ul bihi yang kedua. Huwa tu jadi dhamir fasal. Tapi nak terangkan lebih-lebih saya tak berapa mahir lah bab dhamir fasal ni, pakcik jarang jumpa. Ya. Okey. Masih. Terima kasih. Cuma huwa syarrun tu memang dia marfu' pasal dia khabar. Itu saja. Masih. Okey, sama. Okey. Ibu-ibu yang lain boleh faham tak dhamir fasal tu? Boleh faham tak maksud saya tadi? Dhamir fasal tadi tu dia di luar ayat. Dia di luar ayat. Maksudnya kalau tak sebut pun tak apa, tapi dia sebutkan juga. Tapi mesti ada sebab kenapa disebutkan tu. Okey. Ada soalan lagi Bu Aya? Ada lagi tak soalan? Okey, Ibu Saidah. Mencantikkan ayat. Dia confirm ayat tu akan jadi cantik, Ibu. Ayat itu confirm akan jadi cantik. Jadi Ibu Ayah, kalau dalam Quran, apa saja huruf, walaupun huruf tambahan, ataupun kalimah itu kalimah yang contoh macam tadi, dhamir fasal, bila ia adalah ayat Quran, automatik ia akan menambah kecantikan Al-Quran. Tak ada satu huruf pun, melainkan ada makna dan tentu ada balaghahnya kat situ. Dia bukan kalimah ataupun huruf yang sia-sia. Kerana dalam Quran, walaupun satu huruf, dia tetap ada makna dan mencantikkan ayat Quran itu sendiri. Bagus Ibu ya, Masya Allah, tabarakallah. Ada soalan lain Ibu Ayah, insya-Allah? Ataupun ada apa-apa topik yang nak tanya? Ulang kaji balik, terutama ibu-ibu yang belajar. Kalau ada tak faham apa-apa pelajaran yang kita belajar sebelum ni, boleh tanya, insya-Allah. Kena saya tanya balik ulang kaji. Okey, saya tanya balik kejap. Okey. Ibu Ayah dan dirahmati Allah. Oleh kerana tak ada pertanyaan, saya nak buat ulang kaji, boleh tak? Ulang kaji alamat rafa', boleh? Boleh tak? Ulang kaji alamat rafa'. Boleh. Boleh Okey. Ini nota yang saya buat untuk para pelajar pondok. Saya kongsikan Ibu Ayah ya. Ini dia alamat rafa', kita ulang kaji balik. Pada pelajar pondok, dia orang kena hafal. Okey. Jadi Ibu Ayah yang dirahmati Allah, alamat rafa' ada 4, iaitu dhammah, waw, alif dan juga nun. Ini kita belajar kan? Saya dah belajar dalam kursus matan Ajurmiyah tu. Tapi ini dah kesimpulan dia. Alamat rafa'. Tak apalah, ibu-ibu yang tak join kursus pun tak apa, pasal ini adalah saya bagi pada pelajar khusus. Yang join pun kebanyakannya pelajar khusus, pelajar umum tak ramai join kita punya kelas. Jadi
Alamat rafa' ada 4. Dhammah, waw, alif, nun. Dhammah jadi alamat rafa' pada 4 tempat. Ingat balik buaya kan? Pertama pada isim mufrad. Isim mufrad ni, buaya isim mufrad ada terbahagi 2. Ingat tak terbahagi 2? Apa dia? Cuba tulis. Ada 2 isim mufrad. Siapa ingat? Ataupun nak unmute pun tak apa. Nak suara pun tak apa. Okey, Ibu Saidah, bagus. InsyaAllah Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Isim mufrad ada 2 tu, iaitu isim munsharif Betul. dan isim ghair munsharif. Betul. Isim munsharif dan ghair munsharif. Betul, laju yang lain Ibu, masya-Allah ya. Munsharif dan ghair munsharif. Bermakna kalau isim munsharif pun rafa' ni dengan dhammah, ghair munsharif pun rafa' dengan dhammah. Ibu Saidah, munsharif, apa makna munsharif? Munsharif boleh bertanwin Ustaz. Munsharif maksudnya bertanwin, betul. Okey, munsharif bertanwin. Munsharif boleh jadi, kalau saya bagi contohnya Zaidun. Zaidun. Ataupun saya bagi contohnya Baitun. Okey, Ibu. Zaidun pun isim mufrad. Baitun pun isim mufrad. Cuma apa beza di antara Zaidun dengan Baitun, Ibu Saidah? Zaidun adalah isim mufrad. Kategori apa? Makrifah ke nakirah? Oh, yang tu ada makrifah. Zaidun makrifah, kata nama khas. Baitun nakirah, kata nama am. Bermakna kalau isim munsharif, isim mufrad munsharif, dia boleh jadi yang makrifah ataupun boleh jadi nakirah macam ni. Okey. Ibu, kalau isim mufrad tapi dia ghair munsharif, contohnya apa? Contohnya nama orang kan? Ahmadu. Nama orang Ahmadu. Kalau perempuan Khadijatu macam tu. Kalau nama tempat contohnya Makkatu. Macam ni. Boleh boleh ya. Ini semua ni saya bagi semua ni 5 ni adalah isim mufrad. Cuma Zaidun isim mufrad tapi dia kata nama khas. Zaidun nama orang. Baitun isim mufrad juga. Tapi nama tempat Baitun. Kalau ada alif lam, cuma kalau ada alif lam tak boleh lah tanwin. Alif lam al-baitu. Macam tu. Okey, Ahmadu, Khadijatu, Makkatu semuanya isim mufrad juga. Tapi isim mufradnya ghair munsharif, tak boleh bertanwin. Jadi Ibu, dalam matan Ajurumiyah, dalam matannya disebut isim mufrad sahaja. Tidak disebut pun isim mufrad munsharif ke, isim mufrad ghair munsharif ke. Kita yang kena faham sendirilah. Jadi Ibu ya, dhammah jadi alamat rafa' kepada isim mufrad, boleh faham tak semua? Jelas tak? Dengan contoh-contoh yang saya bagi 5 tadi, ini ulang kaji tau, bukan baru nak belajar. Ini ulang kaji. Ulang kaji tau, bukan baru nak belajar. Kalau Ibu baru nak belajar, tak boleh faham ni, Ibu kena ikut kursus. Kursus matan Ajurumiyah tu. InsyaAllah. Okey. Jamak taksir. Ini kita ulang kaji balik. Siapa yang dah belajar matan Ajurumiyah tu, ini ulang kaji balik. Jamak taksir. Jamak taksir pun terbagi 2 kan, Ibu ayah kan? Jamak taksir pun terbagi 2, iaitu kita ada jamak taksir munsharif dan jamak taksir ghair munsharif. Okey. Ingat Ibu yang ulang kaji balik. Kalau jamak taksir yang munsharif, ada jamak taksir biasalah. Contohnya baitun, jamaknya buyutun. Ini jamak taksir biasa. Buyutun ataupun aqlamun, pena-pena, pen-pen. Aqlamun macam ni. Buyutun, aqlamun adalah contoh jamak taksir yang munsharif. Maksudnya boleh menerima tanwin. Cuma kalau ada alif lam, tak ada tanwin. Al-buyutu, al-aqlamu. Satu lagi jamak taksir yang ghair munsharif.
Apakah nama lain bagi jamak ta'sir ghair munsharif Ibu Ayah? Apa nama lain dia? Kepada jamak ta'sir ghair munsharif apa nama lainnya? Kita panggil jamak bagus Kak Fatimah, jamak muntahal jumu'. Muntaha al-jumu'. Jamak sehabis-habis jamak, maksudnya itu ya. Dan jamak muntahal jumu' mesti ada syarat. Syaratnya macam mana? Kita nak kenal huruf ketiga mesti apa? Huruf ketiga alif, bagus. Huruf ketiga alif. Betul. Selepasnya ada apa? Selepasnya ada 2 ataupun 3 huruf. Betul. Okey. Sorry tulisan saya tak cantik lah. Tapi yang penting Ibu yang faham. Jamak muntahal jumu' adalah jamak ta'sir ghair munsharif. Huruf ketiga mesti alif. Dan selepasnya sama ada 2 ataupun 3 huruf. Apa contohnya? Contohnya masajidu. Contohnya masajidu. Ataupun masakinu. Okey. Contohnya masajidu. Masajidu huruf ketiga mim sin alif. Alif ni huruf ketiga alif. Kemudian ditambah 2 huruf jal, jim dengan dal. Masajidu, tak boleh ada tanwin. Masakinu, jamak kepada miskin, jamaknya masakinu. Ada ya. Selepas mula ada alif pada huruf ketiga. Mim, sin, alif. Kemudian selepasnya ada 3 huruf. Kaf, ya, nun. Jadi kalau jamak-jamak jenis macam ni dipanggil jamak muntaha al-jumu' ataupun jamak ta'sir ghair munsharif. Jadi setakat 2 tu dapat ulang kaji balik tak Ibu Ayah? Ingat balik tak ulang kaji kita belajar macam Najrumiyah tu? Boleh refresh balik tak malam ni? Dapat kan? Bagus, Alhamdulillah. Jadi walaupun dalam kitab sebut jamak ta'sir saja, kita kena buka pula. Macam pada pelajar pondok, wajib saya minta diorang ingat semua ni. Ingat semua. Setiap kali kelas, kena ulang balik semua. Jamak ta'sir pun ada 2. Jamak ta'sir munsharif dan ghair munsharif berserta dengan syarah-syarahannya tadi. Yang ketiga, jamak mu'annas salim. Rafa'nya dengan dhammah. Muslimatun. Muslimatun dengan ta panjang. Kalau kita matikan muslimat. Muslimat. Kalau kita sebut dia punya i'rab muslimatun. Kalau masuk alif lam al-muslimatu macam tu. Kemudian yang keempat al-fi'lu, apakah ni? Kalimah yang rafa' dengan dhammah fi'il mudhari'. Ingat Ibu Ayah, fi'il madhi adalah mabni asal. Fi'il amar halil ma'ruf adalah mabni asal. Itu kita belajar kat mana? Masa Najrumiyah ke, yang saya sebut fi'il madhi adalah mabni asal. Fi'il amar halil ma'ruf adalah mabni asal. Bagus Nahumir. Nahumir tu kitab sangat bagus. Dan sebenarnya Nahumir ni ada disyarahkan di YouTube. Ustaz apa nama? Ustaz Zaharuddin saya, Ustaz Zaharuddin. Alim belajar dekat India. Dia juga yang kita belajar kitab Qisasun Nabiyyin tu, dia juga yang terjemahkan. Tak salah saya ada tahu sebelum ni dia ada buat syarah Nahumir. Jadi kalau ibu-ibu kalau dapat tengok syarah Nahumir tu bagus, di samping belajar dengan saya. Mantapkan insya-Allah ya. Jadi fi'il mudhari' allazi lam yattasil, yang lam yattasil bi akhiri syai'un, yang tidak bercantum di belakangnya sesuatu. Jadi dalam kotak 14 ada berapa banyak fi'il mudhari' antara kotak 14 yang belakangnya tak campur dengan apa-apa pun, tak tambah apa-apa. Berapa kotak Ibu Ayah? Ada berapa kotak yang belakang tak tambah apa-apa pada fi'il mudhari'? Ada 5 kotak, betul Ibu. Ada 5 kotak. Okey, Ibu Ayah kotak ke berapa tu?
Ulang kaji balik kotak keberapa tu. Ada 5 kotak, kotak keberapa ke semua ke-5 tu. Kotak pertama, ke-4, ke-7, 13 dan 14. Betul ada 5 ya. Pertama, Ibu Rosyati 1, 4, 7, 13, 14. Bagus Ibu Rosyati. Masya Allah ya. Nampaknya semua dah ingat, semua dah faham. Alhamdulillah. Jadi, itu dipanggil fi'il mudhari' yang tak bercantum dan di akhirnya sesuatu. Kalau senang kata ibu ayah, kalau tengok rumus yang saya bagi, rumus fi'il mudhari', senang kata apa? 2 perkataan. Kita ingat semua ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perkataan. Ada 2 perkataan saja yang saya sebut untuk ingat rumus tu. Apa dia? Siapa tahu? 2 perkataan je. Dua-dua huruf K. KK. Apa dia? Maksud dia. Kalau buka rumus fi'il mudhari', bagus Ibu Zuraida. Kotak kuning. Nampak kotak kuning? Faham dah. Bermakna itu fi'il mudhari' yang belakang tak tambah apa-apa. Jadi fi'il mudhari' kotak kuning rafa' dengan dhammah. Senang cerita. Senang cerita. Pasti semua orang mudah faham punya. Okey. Jadi kalau jumpa kotak kuning, kotak kuning, apa ni? Dalam rumus tu, itulah dia fi'il mudhari' yang belakangnya tak tambah apa-apa. Jadi ibu ya, alamat rafa' utamanya dhammah jadi alamat rafa' pada 4 jenis kalimah, iaitu pada isim mufrad, pada jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari' yang belakangnya tak tambah apa-apa ataupun kotak kuning. Setakat dhammah jadi alamat rafa' dengan ke-4 jenis kalimah ini boleh faham tak ibu ya? Ulang kaji ni boleh faham tak? Sebelum kita teruskan. Dah faham ya? Okey, Alhamdulillah. Sebelum kita bincangkan ini tadi, ibu-ibu ingat tak sebelum ni? Memang saya tahu ibu-ibu faham. Tapi ingat tak kalau kita tak bincang ni, boleh ingat tak dhammah tu jadi alamat rafa' pada 4 ni? Saya rasa kita tak ingat kan? Kita tak ingat tapi kita tahu. Tapi kita tak berapa ingat pasal apa? Pasal dah memang kita tak payah ingat pun. Yang penting faham. Ibu-ibu jangan paksa ingat Jangan paksa nak ingat, jangan hafal. Hafal tak penting, yang penting faham. Kalau hafal tapi tak faham pun tak boleh. Tengok nota selalu bagus ibu. Okey, wow. Dhammah, wow. Wow juga adalah alamat rafa'. Maksudnya kita kata alamat rafa'nya adalah huruf wow. Apa dia? Berapa banyak kalimah tu? Ada 2 kalimah. Iaitu pada jamak muzakkar salim dan juga pada asma' khamsah. Okey, jamak muzakkar salim contohnya al-muslimuna, rafa'nya dengan waw, al-muslimuna. Okey. Ustaz, habis tu kalau fi'il mudhari' yu'minuna bukan rafa' dengan waw ke? Kalau kita belajar tak habis, kita akan kata, oh betul juga Ustaz ya. Yu'minuna tu rafa' dengan waw. Betul ke ibu ayah? Yu'minuna rafa' dengan apa tu? Yu'minuna rafa' dengan apa? Bagus Umi Naimah, dengan mengekalkan nun, subutun nun, mengekalkan nun ataupun isbat pun bagus. Sabat nun boleh, isbat boleh, subut pun boleh. Semuanya betul. Bagus ya, Masya Allah ibu ayah semua. Dah banyak macam-macam istilah ya. Jadi, yang yu'minuna bukan. Walaupun ada waw nun di belakang. Jamak muzakkar salim pun tambah waw nun. Muslimuna tambah waw nun. Yu'minuna pun tambah waw nun. Tapi, yu'minuna masalah lain. Itu ada perbahasan sekejap lagi. Jadi, jamak muzakkar salim rafa' dengan waw. Muslimuna. Okey. Al-asma' al-khamsah. Asma' khamsah, antara 5 asma' khamsah, apakah 2 yang paling popular? Saya disebut, apakah 2 yang paling popular antara asma' khamsah? Apa contoh 2 yang paling popular, ibu ayah? Iaitulah pada Abu popular. Aku tu macam kurang popular lah. Ibu Zuraida. Aku macam kurang sikit popular. Abba macam Abu dan Zu. Betul Umi. Abu dan Zu.
Abu dot ataupun Zu dot. Macam tu ya. Okey. Asma khamsah ada 5. Tapi yang paling popular Abu dan juga Zu. Jadi kalau jumpa Abu, Zu, ini asma khamsah ketika rafa'. Tapi dia mesti apa ibu ayah? Dia mesti apa? Kalau nak dia jadi asma khamsah, dia Abu Zu ni mesti jadi apa? Bagus Ibu Zurana. Dia mesti mudhaf. Kalau dia tak mudhaf, tak boleh. Kalau dia tak mudhaf, dia jadi abun. Kalau tak mudhaf, dia jadi abun. Nasabnya aban. Jarnya abin. Macam tu. Okey. Kalau abu ini dia tidak mudhaf, dia akan jadi mufrad biasa. Abun, aban, abin, jadi isim mufrad biasa. Okey. Adapun Zu dah memang mudhaf. Zu memang dia kena mudhaf. Zu ni nak tak nak memang kena mudhaf. Tak boleh. Ustaz ni abu ni kalau buang waw jadi abun. Kalau Zu buang waw jadi zul. Macam tu. Tak, salah. Zu memang memberi makna, Zu ni maksudnya empunya. Yang memiliki. Contohnya Zul Fadli yang memiliki kelebihan. Zul Kifli yang ada tanggungjawab. Tentulah seterusnya ibu ya. Zu ataupun Abu, ini dua yang paling popular dalam asma khamsah. Dia mesti mudhaf. Macam tu. Dia ada banyak syarat-syaratnya tapi yang paling penting faham dia mudhaf. Okey, boleh ibu ayah semua insya-Allah dapat ya. Kemudian yang dengan alif, tasniyatul asma ataupun isim musanna. Isim musanna, muslimani, mu'minani, muslimatani. Tak kira lah muzakkar ke mu'annas, asalkan dia muzakkar ataupun mu'annas, laki ataupun perempuan, maskulin ataupun feminin. Apabila saja dia musanna ataupun tasniyah dari segi isim, maka dia rafa'nya dengan alif. Okey. Kemudian nun. Nun maksudnya nun ini, apa maksud? Bila kita bagi nun saja maksudnya apa ibu ayah? Tadi dah sebut isbat nun, sabat nun. Okey. Bermakna nun ini berlaku pada isim apa ibu ayah? Dia berlaku pada isim apa ni nun ni? Rafa'nya dengan kekalkan nun. Berlaku pada isim apa ibu ayah? Dengan yakin, bagus. Bagus. Tak ada yang kata isim ya. Dengan fi'il mudhari' sahaja. Fi'il mudhari' tapi lebih cantik, macam Umi Naimah sebut, af'al khamsah. Al-af'al al-khamsah. Af'al khamsah tu apa ibu ayah ingat tak af'al khamsah tu apa? Af'al khamsah tu ibu ayah buka rumus fi'il mudhari'. Itulah semua kotak warna apa ibu ayah? Kotak warna apa af'al khamsah? Kotak warna putih. Secara total ada berapa sebenarnya? Kira balik kotak putih tu ada berapa semuanya? 7 kan? Tapi kata af'al khamsah. Padahal af'alnya ada sab'ah. Tapi kenapa kata af'al khamsah? Kerana ada 3 fi'il mudhari' yang berkongsi wazan yang sama. Pada kotak berapa? Berapa dan berapa ibu ayah? Ada 3 kotak putih yang sama rumus dia. Kotak berapa dan berapa? Kotak 5, 8, 11. Umi nama apa tu? 2/47 tu macam mana Umi? Ke? Umi nak tulis 2. Cukup rahsia ke apa tu? 5, 8, 11. Ibu Rusyati kenapa ada 2 tu? Tertype ke? 5, 8, 11 ya. 5, 8, 11 macam tu. Okey. Jadi 5, 8, 11 semuanya mula dengan ta, belakang tambah alif nun. Jadi dalam kitab disebut al-fi'lu al-mudhari' idza ittasala bihi. Okey. Rapat dengan kekalkan nun adalah berlaku pada fi'il mudhari' apabila bercantum dengan fi'il itu. Pertama, dhamir tasniyah. Dhamir tasniyah ada berapa kotak ibu ayah? Dhamir tasniyah ada berapa kotak?
Dua maksudnya asalnya 4. Tapi kita kira 2 sajalah, iaitu ya alif nun dan juga ta alif nun. Okey, bagus, Masya Allah. Dhamir jamak ada berapa kotak ibu ayah? Dhamir jamak berapa kotak? Dhamir jamak maksudnya dhamir jamak yang waw tu yang waw tu. Ada berapa kotak yang tambah waw pada fi'il mudhari'? Ada 2 kotak. Iaitu kotak berapa dan berapa? Kotak berapa dan berapa ibu? Yang tambah waw nun. Kotak 3 dan 9. Bagus Ibu Kulsum, yang lain-lain bagus. Kotak 3 dan 9. Bagus, Masya Allah. Jadi dhamir tasniah 2, dhamir jamak 2, dhamir mu'annas mukhatabah maksudnya dhamir untuk perempuan seorang depan kita. Kotak ke berapa tu? Ada 1. Kotak ke berapa? Dhamir mu'annas mukhatabah, orang perempuan depan kita. Kamu seorang perempuan. Kotak 10 betul. Jadi kesemuanya ini adalah fi'il mudhari' idza tasala bihi dhamir tasniyah, dhamir jamak, dhamir muannas mukhatabah. Panjang kan? Panjang ni. Jadi apakah 2 kalimah yang memudahkan kita faham? Apakah istilah ni tadi? Ada sebut tadi? Ni semua istilah ni sebutan panjang dalam matan. Bukan ulama tu tak tahu, ulama tu pengarang kitab matan al-Jumiyah saja bagi macam ni untuk kita faham dulu. Di belakang nanti dia akan sebut al-af'al al-khamsah. Namanya al-af'al al-khamsah. Jadi adakah ulang kaji ini memberi manfaat kepada ibu ayah semua? Dapat manfaat tak ulang kaji ni? Alamat rafa' ni? Jadi kalau dapat manfaat ibu-ibu bincangkan balik bincang balik contoh-contohnya daripada Quran dalam grup yang Ibu Sa'idah buat tu lah. Saya rasa grup tu saya tak tahulah apa isi dia, tapi saya rasa sangat bagus kerana saya tengok semangat ibu-ibu ayah ni lain macam belajar bahasa Arab ni. Lain macam bertanya dan sebagainya. Tahap tanya pun agak tinggi kebelakangan ni. Maksudnya dalam grup tu saling berbincang ibu dalam grup tu. Memang banyak perbincangan ke dibuat. Ada latih to be ke? Latihan-latihan. Ada bagus ibu, Masya Allah. Bagus. Saya doakan Ibu Sa'idah dan ibu-ibu lain yang banyak membantu ahli grup yang lain. Allah kurniakan kefahaman seluas-luasnya. Ingat ibu ayah, kita tak akan faham dengan baik selagi kita tidak sampaikan. Kita faham, sampaikan. Alhamdulillah ibu, saya kembalikan pada Allah pujian tu ya. Allah Ta'ala yang mudahkan untuk tulis. Alhamdulillah ibu ya. Okay, sekarang itu saja ibu. Lepas ni saya ada kursus pula. Kursus untuk yang baru nak belajar. Okey, sekarang itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.